Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya kasihi saudara muslim hadis, yang sangat saya kasihi sahibus sama'ah Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tauhid, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, Tuan Imam Kursi Haji Dr. Puasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'mal ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Atau kama qala, hadis hasan sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umur umat aku antara 60 ke 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Tapi kata tak ramai yang melepasi umur itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, itulah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita peluang untuk hidup di dunia, dan peluang dia sangat limited. Sahaja menjelang 60 ke 70 itu peringkat ramai yang akan meninggal dunia, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak isi tempoh masa yang sangat terhad itu? Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Allah sebut dalam ayat itu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian, innal maut, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu semua nak lari daripadanya. Allah dia Tuhan yang menjadikan kita, dia tahu isi hati kita. Ini bulan Sya'ban, sikit lagi masuk nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni apa? Nisfu Sya'ban ni semua nak baca Yasin, nak minta panjang umur. Pasal apa minta panjang umur? Tak mau mati. Kalau boleh nak pergi slow talk dengan Tuhan, minta panjang ni. Pasal apa? Pasal manusia tak mau mati. Betul, okey, saya cakap begini sikit.
Saya di antara sebab tak mau bicara mana-mana sebab saya tahu nak cakap lain daripada ini. Jadi satu stres juga saya bila saya terima jemputan luar daripada pilihan, saya satu stres. Kalau tuan rasa okey. Pasal nampak macam ketat dalam buat macam tu saya makin terus. Saya dah tak berceramah hampir 13 tahun. Tak ceramah. Cuma baca kitab. Sahabat baik saya ni punya pasal saya jadi susah. Saya ke Melaka bawa anak cucu main bercuti. Jadi kita tak boleh masuk kawasan dia akan tahu. Tak ada. Dia punya GPS, dia punya apa, everywhere. Dia dapat tahu, dia kata mana pun, dia kata. Dia dulu minta lama lah saya dulu buat tai chi dulu. Mana pun dia akan masuk dalam pilihan takluk dia, kena kampung dia kata. Karena tu memenuhi permintaan dan hajat sahabat baik saya bersama Hadrat Mufti, saya bayar hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innal maut," sesungguhnya kematian, "allazi tafirruna minhu," yang kamu nak lari daripada kematian ini, "fa innahu mulaqikum," dia akan jumpa kamu. Tidak ada tempat persembunyian selamat daripada kita menemui kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bila sampai dia punya masa dia, bila habis kontrak kita di atas dunia ini, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan kepada Tuhan alimil ghaib, Tuhan yang mengetahui semua benda ghaib, wasyahadah, dan Tuhan yang tahu benda yang nyata. Tuhan, Tuhan yang kita sembah hari-hari ini, dia tahu semua benda. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia sampai ke tahap dalam dunia ni ada berapa helai daun, Tuhan tahu dengan angka yang tepat. Tiap-tiap hari berapa helai daun akan gugur, Tuhan tahu dengan bilangan yang tepat. Tidak ada agak-agak, tidak. Tuhan tahu exactly. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang dia tahu semua benar. Jangan main-main. Dengan Allah tidak boleh main-main. Allah kata yes, yes. Allah kata no, no. Allah kata buat. Allah kata jangan. Itu Islam yang kita mengaku kata kita Islam dan kita terima agama hari ini. Itu Islam. Tidak ada hanky-panky, tidak ada. Melainkan semua benar belaka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bila sampai masa summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan. Maksudnya by force, secara paksa kamu akan dikembalikan. Kita duit banyak mana pun, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai time dia on the dot, on the dot, tepat masa, tidak lari walau 1 second, tidak awal, tidak lewat, on the dot. Kita akan dikembalikan, bukan kita kembali, kita akan dikembalikan secara paksa kepada Allah alimul ghaib, yang mengetahui semua benda ghaib, wasyahadah, apakah lagi benda nyata. Tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 ini, Tuhan kata fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sudah mati bukan tutup buku, bukan habis cerita. Bila mati, Allah akan bagi tahu dekat kita apa yang kita dapat. Tuan-tuan, kematian itu permulaan. Kematian itu bukan pengakhiran. Kematian itu baru nak mula cerita akhirat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal-awal rumah bagi akhirat.
Selama kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita dengar kata sini dunia, sana akhirat. Bila starting point yang kata akhirat ni, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu permulaan. Cerita akhirat ni cerita apa? Cerita masuk kubur, ada azab, ada nikmat. Cerita dia apa? Cerita dalam kubur ada muka nakir. Cerita apa? Cerita dalam kubur itu ada himpitan kubur. Cerita dia apa? Cerita selepas cerita kubur dibangkitkan untuk dihimpunkan di padang mahsyar. Cerita dia apa? Cerita kita akan disuruh untuk timbang amalan, nak tengok amal baik, amal jahat. Cerita dia apa? Dia ada satu sirat, ada satu titian yang tajam, dia lebih tajam daripada mata pedang, yang halusnya lebih halus daripada rambut di belakang hidung. Itu cerita akhirat. Ada orang berjaya, ada orang lintah macam kilat, ada orang lintah macam naik kuda laju, ada orang lintah macam berlari, ada orang lintah macam berjalan kaki, ada orang lintah dalam keadaan merangkak, ada orang lintah dalam keadaan mengesok. Allahu Akbar. Semua ni Nabi SAW sudah cerita dengan kita. Kita tunggu bila nak jadi. Kita tunggu betul ke tak betul apa yang kita dulu dengar selama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kematian itu starting kepada cerita yang jauh lebih panjang daripada cerita kita hidup di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan cerita lain. So, manusia lupa. Manusia lupa, dia lupa dah 10 tahun lepas dia buat apa. Dia lupa dah 20 tahun lepas dia buat apa. Lebih teruk lagi, dia lupa minggu lepas dia buat apa. Tuan-tuan, mati esok fayunabbi'ukum. Allah cerita balik benda yang kita lupa tu. Dia bagi tahu balik, you pada tarikh sekian, hari bulan sekian, you sudah buat benda ni. Dan benda ni pernah salah, dan hari ini you akan diadili. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kehidupan selepas mati sangat mengerikan, sangat menakutkan. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq, dan telah datang sakratul maut itu bil haqq, benar. Kematian itu benar. Dan telah datang kematian kepada kamu itu, dan cerita mati itu benar. Tuan-tuan, kita hidup hari ini, kita telah melihat berapa banyak kematian depan mata kita. Kita suka, kita tak suka, kita sayang, kita tak sayang dengan seseorang itu, mati. Hari ini datuk kita dah tak ada dah. Hari ini mak ayah kita dah tak ada dah. Adik-adik kita, jiran tetangga kita, classmate kita dulu, roommate kita masa belajar dulu, semua dah tak ada dah. Dan itulah kematian. Dan kematian ni dia tak ada hati kuat, dia tak ada kesian. Suami isteri yang hidup dalam kasih sayang, tiba kematian, dia putuskan kasih sayang itu. Mak dengan bapa sayang anak, kematian sampai dia tak peduli kamu sayang anak kamu, dia tak peduli kamu sayang ibu bapa kamu, dia putuskan kasih sayang itu. Itu kematian. Dan kematian itu waja'at sakratul maut bil haqq. Telah datang sakratul maut, kematian itu bil haqq. Dan itu benar. Dzalika ma kuntum minhu tahid. Itulah kematian yang kamu tak boleh lari daripadanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih, innahu lam yuqbad nabiyyun qad hatta yura maq'aduhu fil jannah ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق
فأشخص بصره إلى السقف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا يختارنا. قالت عائشة وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبر نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya suka macam tu, saya suka baca hadis daripada awal sampai hadis apa hadis tu sahih apa tadi senang. Ada kalangan tuan-tuan juga peminat nak balik nak cek dari sana, cari full hadis ada di sana, status dia ada situ. Hari ini tuan-tuan, orang tidak pandai ramai, tidak pandai. Dia dengar satu hadis yang agak catchy. Kenapa? Dia nak tahu hadis ini sahih atau tidak. Tak payah sakit-sakit. Kalau saya beritahu saya hadis itu sahih. Tidak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Aisyah menceritakan tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Tidak ada manusia di ada muka bumi ini yang lebih Allah kasih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok macam mana detik kewafatan Nabi. Aisyah kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih. Aisyah kata Nabi ketika masih sihat, sahih itu bukan hadis sahih. Sahih itu maksudnya ketika Nabi masih sihat. Nabi pernah kata dengan Aisyah, Nabi kata lam yuqbad nabiyyun qat hatta yura maq'adahu min al-jannah. Nabi bagi tahu masa Nabi tengah sihat. Nabi kata seseorang nabi itu tidak akan dicabut nyawanya. Sehinggalah Allah nampakkan kepada Nabi itu tempat dia di syurga. Nabi beritahu. Bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi. Dan sampai time kewafatan dia, Allah angkat hijab. Nabi akan nampak syurga. Semua Nabi akan nampak syurga. Summa yukhayyar. Kemudian Allah akan suruh malaikat minta Nabi pilih. Yukhayyar. Jadi Nabi cerita kepada Aisyah, Muhammad nak extend hidup ataupun mati sekarang. Summa yukhayyar, disuruh pilih. Begitu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Semua Nabi apabila tiba saat dia, malaikat sampai, malaikat akan tunjuk, buka hijab bagi Nabi nampak, okay, it's the time you akan pergi ke syurga. Nak extend hidup ataupun setuju untuk wafat. Macam tu kepada Nabi-Nabi. Qalat Aisyah, Aisyah kata itu Nabi beritahu masa Nabi tengah sihat. Kata Aisyah, falamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ala fakhidhi. Aisyah cerita kejadian pagi Isnin. Nabi wafat hari apa? Isnin. Nabi wafat hari Isnin. Ketika itu Nabi dia sakit, dia demam 10 hari. Sebelum wafat Allah bagi Nabi demam 10 hari. Sampai hadis yang last cerita Nabi dia selalu sembahyang masjid dengan rumah dia berkembang. Kan kita di Raudhah Madinah tu, makam Nabi itu ada sebelah kiri. Di situ rumah Nabi.
Nabi ini dia punya rutin masjid. Bila sakit terlampau teruk, Nabi nak ke masjid sudah teruk. Sampai datang dua orang sahabat bawa Nabi ke Nabi. Hari last sini nak ubah dari imam. Ini hadis-hadis sahih yang menceritakan detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis balik ke rumah, keadaan semakin serius. Gering Nabi, sakit Nabi semakin serius. Kata Aisyah, dia kata apa? Wa ra'suhu ala fakhidhi. Nabi letak kepala Nabi di atas paha Aisyah. Sakit. Ughushiya alaihi sa'ah thumma afaq. Aisyah kata Nabi menahan sakratul maut. Tuan-tuan, manusia yang paling dikasihi oleh Allah melalui saat sakit sebelum wafat. Siapa kita? Kita nak demand macam-macam, nak special, nak istimewa. Siapa kita? Nabi Muhammad kekasih Allah. Allah layukan Nabi dengan benda-benda yang macam itu. Nabi letak kepala di atas paha Aisyah. Ughshiya alaihi sa'ah summa afaq. Aisyah kata Nabi menahan sakit. Pengsan. Summa afaq. Jaga balik. Nak sampai ke detik nyawa terpisah itu, Nabi pengsan. Seketika jaga balik. Aisyah kata, fa'ashkhasa basarahu ila saqfi. Sampailah betul-betul last moment, saat-saat akhir. Aisyah kata, Nabi tengok ke atap rumah. Mata Nabi tengok ke atap rumah. Summa qala, kemudian Nabi kata, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, Al-Rafiqul A'la, pertemukanlah aku dengan kekasihan. Nabi sebut itu di mulut dia. Qala Aisyah ni yang riba Nabi ni, dia kata apa? Idzan yakhtaruna, idzan la yakhtaruna. Aisyah kata, ya Rasulullah, Tuhan tidak pilih untuk bersama kami. Bila Nabi kata, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, ya Allah, aku nak bersama dengan kekasih aku yang maha tinggi. Maksudnya apa? Understood. Aisyah sudah faham. Nabi pilih untuk wafat. Dia nak jumpa Allah Ar-Rafiqul A'la, Tuhan maha tinggi. Aisyah bila dengar macam tu, dia tahu dah inilah saat dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata idzan la yakhtaruna. Dia kata tak pilih untuk duduk, untuk hidup bersama kami lagi ke? Qalat Aisyah, kata Aisyah, wa araftu al-hadith alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih. Aisyah kata ketika itu aku teringat balik hadis Nabi sebut masa Nabi sihat tadi. Apa Nabi sebut? Fi qawlihi innahu lam yuqbad nabiyyun qad hatta yura maq'adahu min al-jannah. Hadis mula tadi. Masa Nabi sihat, Nabi kata kepada Aisyah, dia kata semua Nabi apabila menjelang wafat, Allah akan nampakkan syurga. Kemudian disuruh pilih nak hidup lagi atau nak wafat. Aisyah kata bila tengok keadaan Nabi macam tu, automatik dia teringat apa yang Nabi sebut dulu. Summa yukhayyar, Allah suruh Nabi-Nabi yang nak wafat ni pilih. Qalat Aisyah, fakanat tilka akhiru kalimah takallama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apa? Itulah akhir kalimah yang keluar daripada mulut Nabi. Nabi kata apa? Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Kita selalu dengar hadis Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalam la ilaha illallah, dia masuk syurga. Hadis itu Nabi kata. Tapi Nabi SAW sendiri akhir kalam dia Allahumma Ar-Rafiqul A'la.
Kita selalu baca hadis cerita istimewa orang yang mati hari Jumaat, tapi Nabi sendiri wafat hari Isnin. Nampak? Apa hikmah hadis balik benda ni? Apa hikmah dia? Dia nak beritahu dekat kita, yang penting bukan mati hari apa, yang penting you mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang penting bukan la ilaha illallah itu sebutkan sekali, yang penting hati you masa itu connected dengan Allah. Walaupun Nabi tidak sebut la ilaha illallah, Nabi sebut Allahumma ar-rafiqul a'la, tapi yang dia nak di saat akhirnya apa dia? Connected dengan Allah, itu connected. Kita hubungan dengan Allah di saat akhir itu connected. Kenapa dia benda ni? Tak ada sekali dia apa? Oh, mak kita mati, kita tak ada mak dia sebut la ilaha illallah, duk rasa frustrated. Allah, mak sebut la ilaha illallah. Sebut tak sebut itu bukan isu yang menentukan syurga neraka. Yang pentingnya apa dia? Connected hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, kita dah baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Dan guru-guru kita kira malam Jumaat Yasin. Lately, kalau kita tahu, kata sunnah menjadi sunnah Nabi malam Jumaat, sehinggalah kepada habis hari Jumaat kita ambillah mana-mana time untuk baca surah Al-Kahfi. Salah kan kalau kita nak baca Yasin pada Jumaat? Tak salah, tak salah, kira. Tapi cari time untuk kita baca surah Al-Kahfi, kerana itu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di sebelah Penang tu saja masjid ni dia alternate. Okey, minggu ni kita baca Yasin, minggu depan kita baca surah Al-Kahfi. Saya buat macam tu. Pasal apa? Pasal orang kita ni kalau tak buat baca ramai-ramai, pakai tak baca tu. Jadi terpaksa buat macam tu, faham dia. Pasal apa? Nak praktis tu yang Nabi suruh tu. Apa benda yang disebut di antaranya dalam surah Al-Kahfi? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dia kata wa wudi'al kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul Azim, surah Al-Kahfi ayat 49. Tuhan kata apa? Wa wudi'al kitab. Di hari akhirat esok diletakkan rekod amalan. Tuhan, kita daripada akhir balik sampai hari wafat, sampai hari mati kita recorded, tuan-tuan, semua direkod. Kita cakap apa, kita berbuat apa, dosa apa, semua recorded. Hari akhirat esok, Tuhan kata dalam Quran, wa wudi'al kitab, diletakkan rekod amalan kita. Hidup 60 tahun, hidup 70 tahun, hidup 80 tahun, makin teballah rekod kita. Diletak di depan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tuhan kata pada ketika itu, apabila letak saja buku rekod itu di depan kita, kamu akan lihat al-mujrimin, orang-orang yang masih hidup atas dunia, dia banyak buat dosa. Bila letak rekod di depan dia, fataral mujrimin, kamu akan lihat orang yang banyak berdosa ni, orang yang banyak problem ni, mushfiqina mimma fi, takut dia dengan isi kandungan rekod. Takut. Macam dia tahu lah, dia tahu lah dia banyak problem. Dia dah lalui dah saat kematian dia, dia dah lalui dah kubur dia macam mana rupa, dia dah tengok dah semua benda ni. Bila sampai hari diletakkan rekod, dia dah tahu dah masalah besar akan kena dekat dia. Dia tahu dah. Mushfiqina mimma fi, ketakutan mereka ini dengan konten kitab itu, konten rekod amalan itu. Wa yaqulun,
Dan orang-orang yang banyak berdosa, yang dia tahu dia banyak dosa, mereka berkata, ya wailatana. Oh, dia kata celakalah kita hari ini. Bila buku rekod diletak di depan, terus keluar daripada hati dia. Dia kata apa? Ya wailatana, celakalah kita hari ini. Ma li hadzal kitab. Dia kata apa punya kitab ni? Apa punya rekod ini? La yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Sampai tak ada, semua benda besar sampai benda kecil, semua sekali diceritakan. Bukan benda besar, bukan dia buat dosa zina saja ada rekod dah. Dia pergi ambil duit masjid di Mari pun ada rekod. Allahu Akbar. RM5 dia kata bukan RM50,000. RM5 saja. Tu pun nak pinjam Ustaz, nak ganti balik, terlupa nak ganti balik. Recorded. Ada record di sana, hari bulan sekian you sudah buat benda macam ni. Dia pun tak ingat dah, dia pun lupa dah. Tengok dia kata mari hazal kitab. Apa punya kitab ni? Dia kata ni apa benda ni? Apa kitab ni? La yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Benda yang paling besar sampai benda paling kecil semua ada tulis. Takut dia. Wa wajadu ma'amilu hadirah, dan dia mendapati semua benda dia buat dalam tempoh akil baligh dia hadir di situ. Allahu Akbar. Jangan ingat kita ada satu tempat kita buat dosa Allah tak tahu. Jangan ingat satu benda kita buat salah Allah tak tahu. Jangan ingat macam itu. Semua benda ni akan direkodkan dan semua benda ni akan ditunjuk balik dekat kita. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan kata, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kamu, dia tidak akan buat zalim kamu. You don't worry. Apa yang ada dalam rekod itu sahaja Tuhan akan kira. Tuhan tak akan buat naik kamu. Masalahnya Tuhan tak buat naik kita buat naik diri kita. Itu masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So kita nak beritahu life kita, hidup kita ni, dia kata is one time offer. Apa dia? Betul. Bila Halil Waalaikumsalam Mufti kata masuk orang putih lebih sikit, dia kata orang kampung dia cakap orang putih. Dahsyat. Saya sampai dari turun pun tengok muka orang putih saya. Ini muka orang putih, rambut putih pula. Kamu dia main-main benar ni. Jadi dia kata, but life, dia kata is one time offer. Hidup kita ni satu one time offer, satu offer yang sekali ya Tuhan bagi. You buat baik, you dapat baik. You buat dosa, you tanggung akibat. Life ini ialah one time offer. Buat yang akhir. Jangan sampai jadi menyesal macam dalam surah Al-Kahfi sebutkan. Lu menyesal. Apa benda ni? Sampai benda ni semua ada rekod ni. So oleh kerana life ini one time offer, orang putih kata lagi, orang putih kata use it well. Dia kata guna masa tu ada, guna masa tu boleh dijawab ini. Dia nak buat live lawan kan, dia buat pasal dia orang ini kan. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati dengan benar. Sebelum saya akhiri kuliah subuh, seramai Jumaat ke apa tu dia mesti kata kita jadi itu subuh seramai Jumaat. Saya kata ni bukan Jumaat ni macam sembahyang raya. Dah siap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Last kita tengok satu hadis. Pasal apa tuan-tuan? 22 hadis lagi apa tuan? Belum percaya? Macam tak percaya. Macam tak percaya. Masa ni Allah Akbar, Nabi ada beritahu, Nabi kata menjelang akhir zaman setahun kamu akan rasa macam sebulan. Sebulan kamu rasa macam seminggu. Seminggu kamu rasa macam satu hari. Satu hari macam satu saat. Dan dia spin, cukup laju.
Ramadan satu feel kita rasa. Asal macam tu. Tu teringat lagi, macam tu terdengar. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'bud, dengar lagi. 22 hari lagi, panjang umur, dengar pula. Tengok masa dia jalan. Paling rasa cepat daripada tuan Jumaat. Sat-sat sembahyang Jumaat, sat-sat sembahyang Jumaat, sat-sat, cepat. Yang lambat ni gaji je dah. Ini rasa lambat kan? Baru setengah bulan duit dah habis, gaji tak boleh duduk. Rasa lambat dengan gaji ni. Habis semua cepat. Ramadan 22 hari, insyaAllah. Hanya umur kita dapat. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, bagilah kita dapat lagi sekali Ramadan. Pasal apa? Pasal kita nak use it well. Ramadan kali ni kita minta dekat Allah, ya Allah, bagi extra power. Bagi extra power. Kita memang nak buat apa dengan doa. Mana tu tuan-tuan, habis Ramadan kita buat habis. At least dalam hidup kita ada satu Ramadan yang kita buat haji. Macam orang dapat pergi haji. Orang dapat pergi haji. Berapa ramai orang yang pergi haji, balik tak boleh. Berapa ramai. Dah pergi haji, balik, masuk kuliah, duduk dengar ustaz cerita pasal haji. Pasal macam kita ada, hari itu buat macam tak orang nak kenal. Nak pergi pula, tuan-tuan, bukan senang. Nak dapat hari itu, orang macam nak bercerai jauh, tak boleh dapat. Nak dapat pula second time nak pergi 33,000 pula. 10 hari itu pun macam nak bercerai jauh, tak boleh. Nak buat rayuan nak pergi lagi sekali, dia kata 33,000. Kata saya bukan T20, apa aku 33,000. Tuan muslimin dan muslimah itu. The same goes to Ramadan. Ramadan itu sama. Berapa Ramadan dah kita dulu lalu, lepas. Kita rasa macam kita tak betul-betul memanfaatkan Ramadan itu. Ada orang boleh pertahankan Ramadan ini 3 hari. Hari keempat itu dia mula bercakap merapu, dia mula buat kerja-kerja tak senonoh. Ada orang boleh bertahan seminggu, Ramadan seminggu dia jadi, masuk hari ke-8 dia habis. Ada orang boleh bertahan 2 minggu, Ramadan dia bagi cantik. Ada orang boleh bertahan 3 minggu. Tak boleh nak komplit satu Ramadan. Betul. Dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan, suffidat asy-syayatin wa maradatul jinn, wa ghulqat abwabun nar, summa yuftah minha bab, ghulqat abwabun nar, falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir, walillahi uqaqahu minan nar wa dhalika kullu laylah." Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan," apabila tiba malam pertama Ramadan, ujung Syaban, esok nak start Ramadan, ini malam pertama. Apabila tiba malam pertama Ramadan, suffidat asy-syayatin wa maradatul jinn. Allah ikat, Allah rantai, Allah berkas syaitan dan jin. Hadis kata macam itu. Hadis sahih kata macam itu. Cuma ulama dalam memahami hadis ini macam-macam. Sebahagian ulama kata apa? Seperti mana yang disebut dalam hadis, begitulah ceritanya. Apa dia? Masuk malam pertama Ramadan, semua jin, iblis, syaitan semua diikat, dirantai. Sebab apa? Sebab Nabi kata macam tu. Itu satu pelajaran.
Ada orang tanya, dari tahun itu ramai kaki tak dosa macam mana? Dari tahun itu yang kena tangkap baca, kena tangkap haluan dina, ada juga pasal apa? Kalau jin, iblis, syaitan semua kena ikat, pasal apa ada lagi benar-benar tu? Ada orang kuis dia, ada orang tanya, benar. Ada di kalangan ulama hadis, dia kata maksud yang kata Allah ikat, Allah rantai segala syaitan dan segala jin ini, maksudnya apa? Syaitan dan jin ini dikekang daripada mengganggu orang-orang yang ikhlas dalam puasa dia dan orang-orang yang menjaga segala adab puasa. Orang-orang yang macam ni yang iblis syaitan tak boleh dekat dengan dia. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Untuk pendengar tafsir Al-Qurtubi, itu pendapatnya. Bukan maksudnya every syaitan dan every jin, bukan. Dia kata maksud dia apa? Maksudnya orang yang memang dia get ready nak masuk Ramadan ni, nak memasuki gerbang Ramadan ni, dia memang dah ready dah, dan dia masuk tu dengan sesungguh hati dia nak buat yang sebaik-baiknya dalam Ramadan dia, dan dia penuhkan masa Ramadan itu dengan buat baik, dengan jaga mulut dia, jangan cakap benda-benda tak elok. Dia penuhkan Ramadan dengan Quran, dia penuhkan Ramadan dia dengan bersedekah, dia memang betul-betul manfaatkan the whole Ramadan itu. Orang ini iblis, jin, syaitan tak boleh buat pakai dia. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Whatever it is, dalam hadis Nabi SAW kata apa? Bila masuk malam pertama Ramadan, iblis, jin, syaitan diikat. Okay. Wa ghulqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha bab, tidak dibuka satu pintu pun. Pintu neraka semua tutup. Apa kata ulama hadis? Ulama hadis kata maksudnya apa? Oleh kerana bila tiba Ramadan, semua orang fokus nak buat ibadah, no point pintu neraka dibuka. That's why ditutup. Sebab tak akan ada calon nak masuk ke neraka. Kita percaya ada apa yang Kirandi kata? Percaya tak? Dia kata apa? Kadang-kadang apa? Itulah sembahyang tarawih. Kadang-kadang, jarang-jarang apa menentukan. Lebih kuat saya pun tak apa lagi. Piramid. Daripada itulah tarawih. Minggu pertama tuan-tuan, Allahu Akbar. Minggu pertama tu hadis jangan raya tu ada rela je. Pasal apa? Dia turun main masjid di Ramadan ni. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malik. Ini semua ni bunyi semangat kan ni. Hak paling hebat ni hak ujung-ujung. Sallu alaihi. Hebat tu. Ada yang dia pun tak tahu apa dia yang orang sebut dia cukup. Dia juga menyumbang dalam kemeriahan tarawih itu. Kan? Tapi itu apa dia? Minggu pertama Ramadan. Lepas itu dia mainlah yang piramid kata jarang-jarang. Okey, daripada full rela pun tak payah tu lah. Sebab apa? Dalam saja. Lepas itu dalam pun tak penuh dah. Sampailah minggu akhir Ramadan, dia tinggallah satu sop pun tak penuh. Tak penuh. Tu imam pun lemah semangat pada tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 orang saja masuk. Semua dah sibuk dalam masa tu nak raya. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun Nabi kata apa? Bila main first Ramadan, ini semua semangat berkobar-kobar. Nak sambut Ramadan ni, semangat berkobar-kobar ni, maka ditutup pintu neraka. Tak ada siapa teri nak pergi neraka, semua nak pergi masjid, nak cari syurga. Muslimin dan muslimat dirahmati. Falam yuftah minha bab, satu pintu pun tidak dibuka. Neraka tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, pintu neraka tutup, pintu syurga buka. Sebab apa dibuka pintu syurga? Sebab Ramadan. Semua orang memburu syurga. Semua orang untuk cari syurga. Tiap-tiap kali lepas sembahyang Quran, lepas subuh Quran, lepas zuhur Quran, lepas asar Quran, lepas maghrib Quran, lepas isyak Quran, Quran dan target ni nak khatam at least sekali khatam dalam Ramadan. Ada yang lebih semangat, dia nak khatam 2 kali dalam Ramadan. Terbuka pintu syurga. Apa maksud terbuka pintu syurga?
Semua orang nak menuju ke syurga, maka Allah buka welcome semua orang untuk masuk syurga. Wa yunadi munadi. Nabi kata apa? Berseru satu suara di langit. Ini baik, tak dengar. Wa yunadi munadi. Maka berseru suara yang menyeru. Dia kata apa? Ya baghiyal khair aqbil. Suara itu kata apa? Wahai orang-orang yang ada intention, yang ada ingat nak buat baik, aqbil, ayo kita buat baik. Walaupun kita tak dengar di telinga kita, tapi kita respon kepada benda itu. Bila masuk Ramadan ni, sebelum Ramadan ni dah warm up, dah get ready lah. Memang kali ni Ramadan, kita akan grab dan kita akan buat sebaik-baiknya. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ada ingat nak buat baik, aqbil. Sahabat tu kata, come on, let's go, jom kita penuhkan Ramadan ini dengan kebaikan. Wa ya baghiyal khair, wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang ada ingat nak buat jahat, aqsir, stop. Sahabat tu kata, stop, this is Ramadan, you have to respect Ramadan. Sebab bila saya sebut English, hangguk tu dia tadi. Ada ni yang sahibul sama tidak ada cakap bohong. Tidak ada cakap bohong. Apa? Tak ada. Dia dah begitu, saya duk test tu, saya duk test. Bila sebut saja English dia punya hangguk tu. Lain-lain macam hangguk dia tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati. Suara di langit kata apa? Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang ada ingat nak buat jahat, aqsir. Stop. Jangan buat. Kerana ini Ramadan. You kena hormat bulan mulia ini. Bulan Ramadan ini bulan mulia. Hormat bulan ini. Walidahi, ini yang kata Ramadan. Special offer last kali. Nabi kata apa? Tuhan kata walidahi utaqa'u minan nar. Dan Allah mempunyai hamba-hamba dia yang akan diberi pengampunan dan selamat daripada neraka. Kita kena dapatkan peluang. Bila jadi benar tu, wadzalika kullu laila. Nabi kata every night of Ramadan, tiap-tiap malam Ramadan, Tuhan akan select, Tuhan akan pilih daripada umat Islam 1.6 bilion tu ada dalam dunia ni. Bukan Islam di Malaysia saja, bukan Islam di Indonesia saja, bukan Islam di Saudi saja, orang Islam yang ada di Europe, orang Islam yang ada di US, orang Islam yang ada di Finland, orang Islam yang ada di mana-mana, semua entitled, semua layak untuk dapat benar. Semua layak. Apa dia? Layak mendapat pembebasan daripada neraka. Allah akan select, Allah akan pilih berdasarkan kepada apa yang kita buat di dalam Ramadan itu. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan full keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan hisab yang baik di sisi Allah, Allah akan ampunkan dosa dia, dia akan dapat pembebasan daripada api neraka. Tuan-tuan, saya pesan dari saya pesan dari tuan-tuan semua, manfaatkanlah Ramadan kita yang akan datang, insyaAllah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pasal apa? Offer sudah ada. Offer daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Offer sudah ada. Manfaatkan peluang yang ada. Soal bersama ada tu mufti tadi beritahu ke saya banyak kali, tadi bebas cakap apapun dia lah. Dia tak tahu saya kena ketang ni 10 Mei ni kan. Saya tak ready pun nak main ceramah, nak main apa ni, tak ready pun. Ya last minute dia cerita, bila beritahu dia mesti hari 10 Jumaat. Tengok, dia buat kerja macam ni. Hari Jumaat dah kan. Dia kata ni boleh dia kata, jadi ni masjid kampung saya ni, dia kata janganlah, dia kata ada pertama dah ceramah ni, tak reti nak cakap lah. Kadang-kadang ni nak beritahu kat dia kata
nak buat pengumuman tu mengkasar diri. Saya tak boleh buat apa tu. Saya masuk dalam jajahan taruh dia, saya ada dalam keadaan susah. Tapi sebenarnya kami kawan baik. Saya kawan baik, saya hormat dia, saya bagi yang satu blok. Untuk orang Melaka dengar macam mana orang Pinang cakap. Di Fizal kita ni, dia pergi kuliah saya di Penang every month. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun takut dia. Every month dia duduk di sana. Dia sampai sebelum kuliah, habis turun shoot balik. Allahu Akbar. Dia pun saya tak beritahu pun kita ada ceramah ni. Dia hantar satu viral viral kuliah di sini. Dia hantar, dia kata, Ustaz betul ke ni? Dia kata, siapa terkejut? Betul ke ni? Saya kata betul, dan ini tidak ada orang lain yang boleh dipersalahkan mereka selain saya. Itu mufti itu dia. Kebenaran ada uji yang palsu. Dia kata, siapa wali mereka dia kata, mufti yang bagi saudara muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan time yang kita manfaat ini ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kita khair, kebaikan bukan saja hari ini, sehingga bila-bila termasuklah Ramadan yang akan datang ini. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa min Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah 'alaina futuh al-'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.